KPM. Hai cikgu. Hai Syafiqah. Wah, nampak segar berseri-seri Syafiqah hari ini. Baru balik bercuti ke? Mestilah cikgu, saya baru balik daripada bercuti, tengok pemandangan yang indah, bukit yang tinggi, pantai yang bersih dan yang paling penting cikgu, udara yang sangat segar. Wah, patutlah berseri-seri. Udara yang segar sangat-sangat penting untuk kita supaya kita mendapat oksigen yang banyak. Betul cikgu. Okey Syafiqah, Teacher nak tanya. Syafiqah, kita menggunakan hidung sebagai organ pertukaran utama bagi gas, bagi manusia. Betul cikgu, hidung, betul. Ya, okey. Syafiqah tahu tak tumbuhan bagaimana pula dia membuat pertukaran gas? Tumbuhan seperti yang di depan saya ni ya cikgu. Ya. Menarik itu kan cikgu. Tapi saya kurang pasti cikgu. Ya. Macam mana kalau tumbuhan? Jangan bimbang. Hari ini itu yang kita akan belajar, iaitu stoma. Kita akan belajar tentang stoma, iaitu organ pertukaran utama bagi tumbuhan. Okey cikgu. Wah. Alright. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV bagi slot menengah atas pada hari ini bersama saya Syafiqah Farahin Razali atau senang je panggil je Kak Pika. Hari ini kan rakan-rakan semua kita nak belajar apa ya? Kalau lihat di depan Kak Pika ni, ada tumbuhan, ada macam-macam lagi lah. Tapi sebelum tu, mestilah kita nak perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar mata pelajaran kita pada hari ini iaitu biologi. Pagi-pagi kita nak belajar biologi kan? Jadi kita nak perkenalkan beliau iaitu Cikgu Rama Lechumi Atimulem. Hai Cikgu, salam sejahtera. Hai Syafiqah, salam sejahtera. Cikgu, wah hari ini kita nak belajar biologi tapi Cikgu sangat-sangat menarik tertawan saya pada hari ini. Cikgu apa khabar? Khabar baik Syafiqah. Syafiqah apa khabar pula? Saya khabar baik Cikgu. Saya sangat seronok nak belajar pada hari ini kerana seperti saya lihat di depan kita, kita akan buat pelbagai eksperimen sekejap lagi ya. Ya. Okey Cikgu, boleh tak perkenalkan tajuk kita pada hari ini Cikgu? Okey, tajuk kita pada hari ini ialah organ pertukaran gas di dalam tumbuhan. Organ pertukaran gas dalam tumbuhan. Tapi kan Cikgu, sebentar tadi dalam sketsa lakonan kita pendek tadi, Cikgu sebut satu perkataan tu. Apa tu Cikgu? Stoma. Stoma. Ya, stoma lah yang kita akan fokus untuk hari ini. Stoma merupakan organ pertukaran gas bagi tumbuhan. Seperti yang saya bagi tahu tadi, Syafiqah nampak berseri-seri selepas balik daripada percutian. Mesti ada banyak tumbuhan di sana, betul? Betul Cikgu, pemandangan yang indah. Kita lihat hijau-hijau merata tempat Cikgu. Ya, mereka membebaskan banyak oksigen. Sebab itu Syafiqah nampak berseri-seri dan segar. Bagaimana oksigen ini keluar daripada tumbuhan? Ya Cikgu, jadi maksudnya kalau stoma ni berada di dalam tumbuhan, maksudnya bernafas tu tak semestinya kena berada di tempat terbuka Cikgu, tempat tertutup pun boleh? Boleh. Kalau tumbuhan memang mereka mempunyai stoma. Tapi Syafiqah, kita mempunyai satu hidung sahaja, betul? Betul, satu je. Tapi stoma ni banyak bilangannya. Banyak? Ya, dia banyak bilangannya. Kita akan itu yang kita akan tengok untuk hari ini. Tapi paling penting, ingat ya, organ utama pertukaran gas di dalam tumbuhan adalah stoma. Stoma. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, sudah tentunya Cikgu ada objektif ya. Ya. Tapi jom kita lakukan SOP terlebih dahulu. Ya, seperti adik-adik semua pun sudah tahu kita masih belum menang tentang COVID-19. Jadi pastikan anda memakai gel pembasmi kuman dan pakailah pelitup muka seperti Kak Pika dan juga Cikgu Rama, dan juga yang paling penting jarak fizikal sekurang-kurangnya berapa Cikgu? 1 meter, 1 meter. Okey, baiklah Cikgu. Apakah
objektif kita pada hari ini? Jom kita tengok objektif kita. Hari ini kita hendak belajar banyak walaupun kita hanya akan fokus kepada stoma sebagai organ pertukaran gas. Objektif kita sangat-sangat banyak, Syafiqah. Okey. Okey, objektif kita yang pertama ialah menjelaskan mekanisme pembukaan dan penutupan stoma berdasarkan dua, iaitu pengambilan ion kalium dan juga perubahan kepekatan sukrosa. Itu adalah sangat penting because ini yang akan mengawal atur pembukaan dan penutupan stoma. Bukan seperti kita di mana hidung kita ni akan sentiasa terbuka. Betul, Syafiqah? Betul, Cikgu. Tapi untuk tumbuhan kerana mereka hidup di luar sana, mereka terpaksa mengawal atur pembukaan dan penutupan disebabkan oleh pelbagai faktor, Syafiqah. Okey. So dikawal atur oleh dua perkara ini. Baiklah, Cikgu. Kemudian kita akan mengeksperimen. Ini yang sangat seronok. Betul, So Cikgu. hari ini Syafiqah sebagai anak murid saya, saya akan memberi tunjuk ajar. Syafiqah lah yang akan menjalankan eksperimen dan kita akan tengok apa keputusannya, ya. Okey, Cikgu. So mengeksperimen untuk membandingkan taburan stoma. Ingat, stoma perkara penting untuk kita hari ini, ya. Pada epidermis atas dan epidermis bawah. Syafiqah tahu tak mana epidermis atas dan epidermis bawah? Kalau kita sebut tentang atas dan bawah, sudah tentulah kalau di atas daunnya, Cikgu, permukaannya. Atas daun. Aha. Di bahagian belakang ini kita panggil dia sebagai epidermis bawah. Ya? Okey. Kemudian bukan itu saja, kita juga akan meramalkan kesan kekurangan air. Apa akan Syafiqah pernah terfikir tak? Kita kalau sekejap saja kita keluar, kalau hari yang sangat panas kita rasa sangat letih, kita kehilangan air yang banyak. Betul. Tapi tumbuhan ini 24 jam dia berada di luar di panas matahari yang terik, tapi mereka hidup segar. Betul, Cikgu. Itu yang menarik itu. Ya. 24 jam berada di bawah matahari, ataupun mungkin kita kalau sekejap pun dah rasa macam kering kulit, kita rasa kering tekak, ya, Cikgu. Tapi tubuhan ni istimewa, kan? Ya, kerana mereka mempunyai satu sistem di mana dia akan mengawal atur kehilangan air itu, ya. So itu yang kita hendak meramalkan. Itu adalah soalan untuk Syafiqah. Apabila kita sudah belajar, Syafiqah akan mendapat suatu pandangan gambaran yang jelas tentang bagaimana stoma ini berfungsi. So mungkin Syafiqah boleh meramalkan dengan betul apakah kesan kekurangan air bagi tumbuhan. Okey, baiklah, Cikgu. Kita nak tahu faktor, kita nak tahu akibatnya, kita nak tahu kesannya dan juga bagaimana mekanismenya secara menyeluruh. Stoma ni, yang kita punya kata kunci pada hari ini ialah stoma. Jadi bagi murid-murid menengah atas yang mengambil mata pelajaran biologi, keluarkan buku nota anda dan juga pensel, pen, catat nota. Pada hari ini kita akan buat eksperimen yang sangat menarik. Jadi tunggu, kita akan berehat sebentar dan jumpa anda sekejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, jom murid-murid menengah atas kita kembali ke slot Didik TV KPM bagi mata pelajaran biologi bersama Cikgu Rama, dan hari ini kita fokus kepada tajuk organ pertukaran gas dalam tumbuhan, ya. Bukan dalam manusia tapi dalam tumbuhan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang apakah organ tersebut, seperti yang Cikgu Rama telah sebutkan, namanya ialah murid-murid apa? Stoma. Jadi Cikgu, bila kita sebut stoma ni kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya struktur je rupa macam mana, kan Cikgu? Ya, Syafiqah. Sebenarnya stoma ini kita telah pelajari di menengah rendah dan juga di sekolah rendah pun kita telah memperkenalkan secara amnya, ya, secara umumnya. Okey. So walau bagaimanapun saya akan refresh balik jugalah, ya. Okey, stoma. Inilah gambaran stoma. Beginilah stoma akan nampak. Okey, kalau Syafiqah nampak ni liang stoma. Okey, liang stoma ini adalah bukaan.
Bukaan. So mereka ini sebenarnya diapit oleh sepasang sel pengawal yang mengawal atur pembukaan dan penutupan. Nampak perkataan itu? Pembukaan dan penutupan. Bermaksud stoma ini bukan sentiasa terbuka seperti lubang hidung kita. Bukan. Tidak. Mereka boleh mengawal atur saiz liang dia mengikut keadaan persekitaran, Syafiqah. Okey. So dengan menukarkan bentuknya, mengapa bentuk dia tu boleh berubah? Mengapa bentuk dia tu boleh ditukar? Itu dia. Itulah anugerah Tuhan bagaimana telah menciptanya dengan sangat-sangat cantik di mana stoma ini sel pengawal. Mereka mempunyai sel pengawal sepasang sel pengawal yang mempunyai ketebalan epidermis yang berbeza, Syafiqah. Kerana apabila mereka ketebalan epidermis mereka ni ketebalan dinding sel dia ini berbeza, dinding sel bukan epidermis yang berbeza, apabila dia mengembang, pengembangan dia ini adalah tidak sekata. So apabila kawasan yang nipis akan mengembang dengan lebih banyak. Apabila air masuk atau apa keadaannya yang menyebabkan dia segah, dia akan mengembang dengan lebih cepat berbanding kawasan yang gelap. Nampak tak di sekitar ni mempunyai kawasan yang gelap. Jadi itulah ialah dinding sel, dinding sel pengawal di mana ketebalannya berbeza. Ketebalannya berbeza. Ketebalannya di bahagian dalam itu adalah lebih tebal berbanding dinding luar. Dinding luar. So itu akan menyebabkan apabila air masuk dan keadaan dia tu segah, dia akan mengembang dengan tidak sekata. So maka kita akan mempunyai liang stoma. So paling penting Syafiqah kena tengok dia diapit oleh sepasang sepasang yang berbentuk kacang sebegini yang mengawal atur. Mengawal atur bermaksud dia boleh membuka dan menutup mengikut keadaan persekitaran. Yang dua faktor tu cikgu. Dan penutupan stoma dengan menukarkan bentuknya. Mengapa bentuknya boleh ditukar? Disebabkan oleh epidermis, dinding sel, dinding sel dia yang berbeza ketebalannya. Ini disebabkan oleh sel pengawal mempunyai dinding dalam yang tebal dan dinding luar yang nipis. So inilah yang menyebabkan dia boleh membuka dan menutup. Cikgu. Tapi ingat apabila dia menutup, dia tidak menutup dengan 100%. Ada ruang lagi, cikgu. Dia kerana itu adalah tempat pertukaran gas, Syafiqah. So dia tidak boleh menutup sepenuhnya. So dia akan mengecilkan saiz liang stoma mengikut keadaan. Jadi masih ada gas yang melaluinya tetapi dalam kadar yang sedikit cikgu? Ya. Dia sebenarnya tumbuhan ini terdapat pelbagai faktor. Bukan seperti kita, mereka ni hidup di luar sana. Persekitaran luar ini sangat mempengaruhi hidup dia. So mereka terpaksa mengawal atau mengikut keadaan. Baiklah cikgu. Sekarang kita akan tengok mekanisme pembukaan dan penutupan. Syafiqah kat sini cikgu hendak Syafiqah betul-betul kena fokus kerana dia ini mungkin mengelirukan murid-murid juga Tetapi kalau kita fokus dengan betul-betul tak ada masalah murid-murid di rumah ingat pesanan cikgu Rahma, kena fokus dan catat nota anda. Ini penting sebab kita mungkin akan keliru. Cikgu Rahma silakan. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada keadaan sel pengawal. Sel pengawal yang akan menentukan sama ada liang stoma kita ni kecil atau besar. Sama ada dia ni segah atau flaccid. Kalau segah ni rasa-rasanya apa? Bagaimana segah ni, macam mana, Syafiqah? Saya rasa kalau dia dalam keadaan segar tu, dia akan mengembang, cikgu. Segah macam banyak air. Banyak air dalam badan kan kita. Betul. Kalau flaccid bermaksud dia kalau nak dia menjadi macam lembik, macam tiada air. Dia macam tak bertenaga. Macam layu. Nak kata layu tak boleh because layu tu kita gunakan untuk tumbuhan, Betul, cikgu. Tetapi dia macam tak ada air, macam dia lembik, So dia ingat dia ada dua faktor iaitu kandungan ion kalium. Akan mempengaruhi mekanisme pembukaan dan penutupan. Sama ada kita hendak mengumpulkan atau kita nak menyingkirkan ion kalium itu. Atau kepekatan sukrosa.
ion kalium ini dia akan ambil daripada sel-sel epidermis yang bersebelahan. Manakala sukrosa ini pula dipengaruhi oleh fotosintesis. Fotosintesis. Kerana fotosintesis menggunakan sukrosa, ya cikgu? Tak, fotosintesis menggunakan cahaya, dia akan menghasilkan sukrosa. Ya, betul cikgu. Ya. Okey. So ingat stoma ini walaupun dia ini adalah sel epidermis, adalah sebahagian daripada sel epidermis, tapi dia ini adalah sel epidermis yang sangat special, Syafiqah. Kenapa tu, Kerana cikgu? sel epidermis selalunya mereka tidak mengandungi kloroplas. Tetapi sel pengawal ini sahaja yang special sedikit, yang istimewa sedikit di mana dia mempunyai kloroplas. Sebab itulah dia boleh membuat fotosintesis. Faktornya di situ kloroplas dalam daun tersebut. Okey. Okey. Alright, okey. So sekarang kita pergi kepada mekanisme pembukaan stoma. Okey. So di sinilah semua murid-murid kita perlu fokus dengan teliti Ya, cikgu. Okey. Apabila kita start daripada kita mulakan dengan pengambilan ion kalium oleh sel pengawal Okey, mula-mula ion kalium apabila dia hendak membuka, kalau dia rasa terpaksa membuka stoma dia tu, so dia akan membuka stoma dengan ion kalium daripada persekitaran akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal seperti dalam gambar raja. Nampak tak K+ ini? Itu adalah ion kalium. Okey. Okey, dia akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Ini akan menyebabkan apa? Semua mempunyai kesan, Syafiqah. Ya, cikgu. Okey, keupayaan larutan bermaksud keadaan di dalam sel pengawal ini kepekatannya akan meningkat. Okey. Kepekatannya akan meningkat. Nampak tak? Teacher highlight perkataan. Teacher boldkan perkataan meningkat. Di sinilah murid-murid kena teliti. Ya, cikgu. Alright. Okey. Apabila keupayaan larutan di dalam sel pengawal itu meningkat, secara automatiknya keupayaan air akan menurun. Dalam kata lainnya konsentrasinya. Ya, betul Okey. Syafiqah. Tapi kerana buku teks kita menggunakan keupayaan larutan, so adalah lebih sesuai kalau jika cikgu menggunakan perkataan keupayaan larutan. Tapi betul Syafiqah, kepekatan. Baiklah, cikgu. So apabila keupayaan larutan dalam sel pengawal meningkat, keupayaan air akan menurun. Ini akan menyebabkan jiran-jiran dia akan menolong Syafiqah. Ya, cikgu. Molekul air daripada sel-sel epidermis di persekitaran kerana dalam sel pengawal tak ada air dah. Ya, betul. Kerana telah menurun. Dia akan meresap masuk ke dalam sel pengawal itu secara osmosis. Okey. So apakan kesannya? Secara boleh ramalkan tak? Kalau air masuk, kalau air masuk jadilah segah, cikgu. ya, betul. Dia akan menjadi segar dan melengkung keluar kerana ketebalan dinding dia yang tidak sekata. Okey. So kita akan ada stoma terbuka. Oh, begitulah cara stoma terbuka dengan keadaan sel pengawal tu menjadi segah, cikgu. Stoma akan terbuka kerana tertarik. Ya. Kerana ketebalannya tidak sekata. Baiklah, cikgu. Okey, kita akan tengok faktor kedua pula. Faktor kedua pula adalah disebabkan peningkatan sukrosa. Okey. Ini disebabkan oleh cahaya matahari. Apabila pada waktu siang kita akan ada cahaya matahari di mana fotosintesis akan berlaku. Ya, ingat stoma adalah satu-satu sel pengawal di epidermis yang telah menjalani adaptasi di mana dia mempunyai kloroplas untuk membuat fotosintesis. Okey, cikgu. Ya. Okey, so sekarang kepekatan. Di sini kepekatan dia meningkat. Kalau kepekatan meningkat, bagaimana dengan keupayaan air? Keupayaan air akan menurun, cikgu. Ya, betul Syafiqah. Dia akan menurun, ya. Okey, so molekul air daripada sel-sel epidermis sama juga seperti ion kalium, ya. Apabila keupayaan air di dalam sel pengawal menurun, molekul air daripada jiran-jirannya akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis, ya. Ini akan menyebabkan sel pengawal menjadi segar dan melengkung keluar. So stoma akan seterusnya terbuka. Okey. Semua orang menjadi happy kan? Apabila stoma terbuka, banyak gas oksigen akan keluar. Betul, cikgu. Itu sebabnya Syafiqah balik daripada percutian menjadi segar. Segar dan berseri-seri seperti cikgu sebutkan. Berseri-seri, ya. Okey, sekarang kita akan tengok bagaimana kalau dia terpaksa menutup stomanya pula. Okey, cikgu. Alright, okey. Penutupan stoma. Ini adalah terbalik Syafiqah. Okey. Murid-murid sekalian ingat,
bio ini kita perlu tahu kronologi dia. Itu yang paling penting. Itu yang cikgu kata fokus. Ya, cikgu. Okey, penyingkiran. Tadi kita nak masa kita nak membuka stoma, kita mengambil ion kalium. Okey. Kalau di sini kita hendak menutup stoma kita, kita terpaksa menyingkirkannya pula. Okey, terbalik seperti cikgu sebutkan. Alright. Di sini, tengok tak? Ion kalium akan bergerak keluar. Kalau ion kalium bergerak keluar, apa akan jadi pada kepekatannya? Maksudnya larutan akan menurun. Ya, di okey, dalam sel keupayaan pengawal. larutan dia akan menurun. Kalau keupayaan larutan menurun, apa akan jadi pada keupayaan air, Syafiqah? Keupayaan air akan terbalik menjadi meningkat. Pandai. Jadi dia akan masuk. Bagus. Syafiqah memang fokuslah kelas cikgu. Suka saya. Okey. Inilah yang perkara yang sangat penting untuk seorang cikgu. Apabila muridnya fokus dan boleh ikut pengajaran kita, itu adalah perkara yang sangat-sangat memberi kebanggaan kepada seorang cikgu lah. Ya, cikgu harapnya murid-murid di rumah yang sedang menonton juga fokus. Cikgu Rahma sangat gembira kalau anda fokus. Okey. Okey. So apabila keupayaan air meningkat, bermaksud jiran-jiran yang tadi memberi air, iaitu sel-sel epidermis yang bersebelahan dengan sel pengawal, mereka akan menarik balik air tadi. Sekarang tibalah masanya untuk sel pengawal pula untuk memberikan air balik. Sebab itu air tu meresap keluar, molekul air daripada sel-sel epidermis meresap keluar daripada sel pengawal secara osmosis. Okey. So ini akan menjadikan dia flasid. Tadi kita asyik cakap tentang segar aja. Segar, betul. Sekarang kita akan cakap tentang flasid. Ingat, kalau flasid dia macam kurang air. Kurang air, dia akan menjadi kurang melengkung pula. Ya, cikgu. Dan bila kurang melengkung tu, stomanya akan, saya rasalah cikgu, boleh saya teka? Boleh. Saya rasa stoma akan mengecil. Bukan tertutup habis, tapi tertutup sedikit. Betul, stoma kita akan kata sebagai tertutup. Tapi ingat, dia tidak akan tertutup sepenuhnya kerana masih ada pertukaran gas secara amnya. Okey, ini adalah untuk pertukaran gas bagi penyingkiran ion kalium. Okey. Kita ada 2 faktor, betul? Betul, cikgu. Lagi satu, sukrosa. Saya ingat Syafiqah boleh pula teka lebih kurang apa yang akan berlaku. Ya, cikgu. Rasanya sebab yang saya lihat bila ion kalium dan konsentrat ataupun larutan sukrosa ni, dia persamaan dia antara bila dia meningkat tu, stoma akan terbuka. Keupayaan air tu akan menurun. Bila sebaliknya pun sama jugalah bagi larutan sukrosa. Ya, betul. Kerana senang ingat, betul? Betul. Apabila kita fokus, kita akan senang ingat. Okey. Okey, di sini tanpa kehadiran cahaya mungkin perkara ini akan berlaku pada waktu malam. Betul. Okey, fotosintesis tidak akan berlaku. Memang fotosintesis akan berlaku sepanjang siang, tetapi malamnya tiada. Tetapi satu lagi saya hendak bagi tahu di sini, Syafiqah. Kadang-kadang walaupun pada waktu yang panas matahari terik, kita mungkin mempunyai cahaya, mungkin juga kita tumbuhan ini terpaksa menutup stomanya. Nanti cikgu akan explain. Okey, cikgu. Tapi mungkin dia bukan saja kehadiran cahaya, mungkin ada faktor lain, tetapi secara amnya untuk kepekatan sukrosa, apabila fotosintesis tidak berlaku, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal akan menurun. Apa jadi pada airnya? Air akan keupayaan airnya meningkat. Okey. So tibalah masanya untuk air meresap keluar daripada sel pengawal, sel epidermis di bersebelahan. Ini akan menyebabkan bagaimana dia akan menjadi segar atau flasid? Dia mestilah sama juga dengan tadi faktor ion kalium tu, iaitu dia akan menjadi flasid, cikgu. Dia akan menjadi flasid. Perkataannya adalah flasid. Kena ingat, perkataan segar dengan flasid. Selalunya murid-murid kita, mungkin mereka faham, tetapi apabila mereka tidak tahu kata kunci, dia akan menjadi masalah yang besar. So, perlu ingat,
flaccid itu apa, sega itu apa, and perlu menggunakannya dengan cara yang betul. Betul cikgu, kata kunci dalam sains dan juga biologi ni sangat-sangat penting kita menggunakan kata kunci yang betul. Ya, kata kunci yang betul adalah sangat penting. Itulah kerana kenapa cikgu Rama orang kata highlight kita boldkan dia. Penting, itu adalah penting ya. Apabila kita menulis esei, kita menjawab soalan, inilah kata kunci dia. Sebab itu kita boldkan benda tu. Saya tak tahu macam mana nak cakap bahasa Melayu. Betul cikgu. Okey, bold ya. Okey, flaccid dan kurang melengkung. Dia menjadi kurang melengkung. Bermaksud kita akan panggil stoma akan tertutup. Maka itulah yang terjadi. So, rasa-rasa Syafiqah boleh ingat tak? Faham tak? Saya rasa seperti cikgu katakan tadi, yang penting kita ingat kronologinya. Ya. Barulah kita boleh ingat apa yang akan terjadi pada pengakhirannya. Seperti stoma akan tertutup atau stoma akan terbuka ya cikgu. Saya rasa bolehlah saya ingat kronologinya. Bila kita dah faham cerita dia, senang sikit. So kalau Syafiqah dah faham, boleh tak saya menguji Syafiqah pula? Saya cubalah cikgu. Okey, kita cuba bersama-sama. Saya wakilkan anda semua ya. Okey, jom mencuba ya. Okey, tengok soalan dia. Soalan dia adalah sangat penting kerana kita mempunyai dua faktor dan kita mempunyai pembukaan dan penutupan stoma. So kena baca soalan tu dengan teliti ya Syafiqah. Baiklah cikgu. Bagaimanakah ion kalium? Bukan sukrosa ya. Ion kalium mempengaruhi pembukaan stoma. Okey. Alright. Okey. So baca ayat pertama, ion kalium, kita ada ruang kosong, sel pengawal. Apa yang Syafiqah boleh isi di sini? Okey, jadi yang pertama kita belajar tadi, bila ion helium dia bergerak keluar daripada sel pengawal. Sel pengawal, dia bergerak keluar daripada sel pengawal. Tapi nampak macam arrow dia tu. Oh, dia ke dalamnya cikgu. Itu sebabnya Syafiqah kita kena fokus teliti sedikit. Baca soalan, dia mempengaruhi pembukaan. Ingat, kita hendak meningkatkan kepekatan dia. So, ion kalium akan bergerak ke dalam. Tak apa. Syafiqah, kalau ion kalium sudah bergerak ke dalam tu, I think selepas ini Syafiqah sudah tahu lebih kurang. Betul cikgu. So mungkin yang pertama tu kita tak kurang pasti sedikit. Tak apa. Okey. So apabila ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal, bagaimana pula dengan keupayaan larutan dia? Kalau keupayaan larutan di dalam sel pengawal, bila dah bergerak ke dalam, dia akan meningkat cikgu. Betul, meningkat. Okey. Apabila keupayaan larutan dalam sel pengawal meningkat, apa jadi kepada keupayaan air dia? Dia akan menurun, cikgu. Betul. Okey, so nampak tak? Mungkin pertama tu sahaja. Apabila kita sudah menentukan ion kalium tu bergerak masuk atau keluar, lepas itu semua menjadi senang. Ya, betul cikgu. Saya setuju. Memang. Okay. Molekul air dari sel-sel epidermis. Yang apa akan jadi? Dia akan bergerak ke dalam. Ya, bergerak masuk ke dalam, meresap masuk. Meresap masuk kata dia, kata itu kunci dia. Satu lagi terminologi dia. Meresap air tu kita selalu akan, because dia menggunakan osmosis, perkataan term dia atau term kata kunci yang paling tepat adalah meresap. Sebab dia meresapkan cikgu, dia bukan bergerak, dia dia meresap. Memang meresap. itu kalau osmosis adalah lebih baik kalau kita boleh menggunakan perkataan meresap. Meresap. Baiklah cikgu. Okey. Meresap masuk ke dalam sel pengawal secara apa osmosis. jadi pada apakah pula yang akan berlaku pada sel pengawal Syafiqah? Yang ini menarik sekali yang saya suka. Sel pengawal menjadi segah. Menjadi segar, dia akan bagaimana pula kadar lengkungannya? Kadar lengkungannya dia akan menjadi apa perkataannya, melengkung keluar. Ya, betul. Kerana dinding dia tu tak sekata ya. Ya, cikgu. Okey, bagus Syafiqah. Menjadi segar dan melengkung keluar. Itu yang akan menyebabkan dia mempunyai, nampak tak liang stoma dia tu besar. Oh, iyalah cikgu, di gambar so lebih pun banyak gas akan boleh bertukar, ya. So stoma akan terbuka. Kerana Syafiqah ini ialah anak murid cikgu yang sangat-sangat istimewa dan berjaya menjawab semua soalan. Okey. Saya mempunyai coklat untuk coklat. Tak apa. Okey. Terima kasih cikgu dapat satu pada hari ini. So kelas Cikgu Rama memang seperti ini. Kalau anda teliti dan fokus seperti Syafiqah,
akan mendapat coklat. Kalau macam tu semua murid nak jadi murid Cikgu Rama pula. Boleh. Kena pandai beli coklat ni Cikgu. Alright, okey. Okey, baiklah Cikgu. Kita akan berehat sebentar bagi peluang kepada murid-murid kita untuk mengingati kata-kata kunci pada hari ini dan mengingati orang kata flow ataupun cara dia terjadi supaya anda boleh mengingat dari awal hingga pengakhirannya. Jangan tersalah, ingat ia yang sebetulnya. Okey, kita akan jumpa selepas ini. Jumpa anda kejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, hari ini mata pelajaran kita biologi bagi slot Didik TV KPM menengah atas. Sudah bersedia ke nak buat eksperimen? Sebentar tadi Cikgu Rama telah menerangkan beberapa faktor. Sebenarnya ada 2 faktor. Ada macam-macam lagi kan sebenarnya Cikgu? Kedua saja. Untuk pembukaan dia dan penutupan ini adalah yang menyebabkan pembukaan dan penutupan stoma Syafiqah. Tetapi faktor persekitaran kita belum bincang lagi. Itu adalah bab nantikan yang chapter nanti. yang seterusnya. Okey, baiklah. Jadi sebentar tadi kita telah fokus kepada kandungan larutan ion kalium dan juga sukrosa. Dan sukrosa seperti kita lihat ada kaitannya dengan fotosintesis juga. Tapi kita tak akan ulang ya. Janji anda tulis nota dan buat ulang kaji sendiri. Okey, baiklah Cikgu Rama. Sekarang ni kita akan mulakan eksperimen ya Cikgu? Ya. Okey, ini adalah yang saya tahu Syafiqah paling tunggu-tunggu kerana tak sabar tengok banyaknya benda di atas meja kita ya. Betul, Cikgu. Tetapi kita sebenarnya hendak menjawab satu persoalan di sini Syafiqah. Okey, apakah tu? Adakah taburan stoma? Stoma tu kita sudah tahu apa tu stoma, betul? Pada epidermis atas dan epidermis bawah, daun adalah sama. Okey, sebelum kita mulakan eksperimen, okey, saya cikgu hendak bagi tahu apa itu epidermis atas dan epidermis bawah ya. Okey, so di sini ada model. Bahagian yang paling atas daun ini kita panggil sebagai epidermis atas. Ya, epidermis atas. Manakala bahagian yang di bawah pula kita panggil sebagai epidermis bawah. Okey, kalau kita ada daun mangga di sini, inilah daun yang teacher dapat besar dan Ya, Cikgu. So di sini adalah epidermis atas. Okey. Ya, epidermis atas. Manakala ini adalah bahagian di bawah ini pula adalah epidermis dilapisi oleh epidermis bawah. Cikgu, kalau kita lihat dari mata kasar ya Cikgu, selalunya epidermis atas ni dia akan lebih berkilat ke ataupun tak tentu? Ya, sebenarnya kerana dia mempunyai cutikel yang lebih, kerana dia selalu yang berhadapan dengan matahari yang terik, betul? So memang betul. Memang dia akan mempunyai cutikel yang tebal untuk menghalang kehilangan air. Betul Syafiqah ya. Pandai relate ya. Okey, di bawah pun kita mesti ada epidermis because epidermis ini adalah satu sel-sel lapisan sel di mana dia adalah sebagai lapik pelindung. Ya. Okey, persoalan utama kita, adakah taburan dia sama di kedua-dua epidermis ini? Itu yang kita hendak membuat eksperimen, iaitu aktiviti 2.1 taburan stoma pada epidermis atas dan epidermis bawah. Okey, hari ini kerana Syafiqah merupakan anak murid cikgu yang paling teacher suka. Okey, saya hendak Syafiqah yang menjalankan aktiviti ini. Boleh Cikgu, saya sudah bersedia. Okey, so di atas kita boleh nampak saya telah menyediakan sehelai daun yang besar. Okey, Syafiqah, di sini nampak tak teacher telah menyediakan varnish dengan berus. Okey, varnish dan berus ya Cikgu. Okey, sekarang apa cikgu yang nak Syafiqah buat ialah ambil varnish dan sapukan sedikit pada epidermis atas. Dan juga ulang perkara yang sama di epidermis bawah. Okey, bukan semua, just satu kawasan yang kecil. Ya. Okey Cikgu, saya mulakan sekarang. Okey, bagus. Cikgu, bila sebut varnish ni Cikgu, apakah fungsinya? Kenapa kita menggunakan varnish dalam sebenarnya varnish ini apabila kita letak varnish tu dia akan mengeras. Ya, apabila dia mengeras, apabila kita mengopek varnish ini, kita akan mendapat lapisan epidermis yang paling atas.
lapisan epidermis lah. Tidak kisah sama ada epidermis atas atau epidermis bawah. Ingat Syafiqah, stoma ini berada di epidermis. Itu sebabnya kita hendak memerhatikan stoma. So inilah cara untuk kita membuatnya, ya. So kita kena tunggu dia kering. Varnish akan kering dengan sangat cepat. Okey cikgu. Tetapi berhati-hati ya, varnish ini dia mempunyai bau yang kuat sedikit. Murid-murid berhati-hati, jangan menghidu bau varnish ya. Dia tak boleh. Dia bau dia kuat sedikit. Tak bagus ya. Cikgu, baiklah, saya telah letakkan di 2 kawasan sebagai mungkin kita bagi banyak sikit pilihan dan juga di belakang pun saya telah calikan di 2 Ya, dia akan lokasi. kering. Alright, okey. Sekarang apa yang kita apabila kita tunggu dia kering dahulu, apabila dia sudah kering, okey, kita tunggulah beberapa masa lagi ya. Pada pandangan Syafiqah kan, boleh tak teka? Tak boleh Saya rasa kalau dari segi taburan stoma ya cikgu. Kalau contohnya cikgu cakap tadi, lapisan epidermis atas mempunyai cuticle kerana dia mahu melindungi daripada kehilangan air yang banyak. Ya, betul. Saya rasa kalau stoma berada di atas epidermis atas ni, dia lebih banyak kerana fungsinya lebih kurang. Dia pengawalan dia lebih tinggi ya cikgu. So dia dibilangan dia akan kurang ke lebih? Rasanya lebih cikgu dekat epidermis atas ni. Okey, kita akan tengok ya. Alright, okey. Sekarang Syafiqah dia setelah kering, okey, kita akan buat untuk kita akan buat untuk epidermis atas dulu, okey. Sekarang cikgu, menggunakan forceps, boleh nampak tak? Boleh tak kopek varnish yang telah kering? Okey. Okey cikgu, kopek ya. Ya. Okey. Ini adalah slide. Susah juga ya, kita kena jaga penjarakan ya Syafiqah. Selalu berjaga penjarakan kita di makmal sekolah sama juga ya murid-murid semua. Alright, letakkan setitik air. Setitik air. Jangan banyak, kalau terlebih tak apa, ambil tisu, kita boleh lapkan yang air yang lebih. Setitik cukup. Okey, sekarang kita turunkan cover slip. Okey, cover slip ya Cover cikgu. slip, ya. Dan seperti yang anda lakukan di makmal, kita meletakkan pada 45 darjah ya cikgu? Ya, sebelum menyendingkan menurunkan. dia dah 45 darjah, turunkan perlahan-lahan. Okey. Tekan sedikit. Okey, tekan sedikit. Kalau ada air lebih, kita gunakan tisu untuk mengelapnya. Okey cikgu, baiklah. Kerana cara menggunakan membuat slide ini kita telah tengok banyak kali kita sudah tengok ini adalah cara yang betul. Okey, sekarang kita perhatikan di bawah mikroskop. Kita letakkan di kaunter yang paling rendah, objektif yang paling rendah. Okey. Baiklah cikgu. Okey. Saya boleh lihat sekarang? Boleh. Syafiqah, jangan tutup sebelah mata ya, kena dua-dua mata kena buka. Kena ya, buka, itu cikgu. adalah cara menggunakan mikroskop yang betul. Ya, ke cikgu, selama ni memang saya selalu tutup sebelah mata. Tak boleh Syafiqah, kerana apabila kita menutup satu mata, dia akan memberi stres. Dia akan memberi stres pada satu mata. Dia ni tidak baik untuk kesihatan mata Syafiqah. Jadi, ya kita cikgu. perlu dia mungkin pada awalnya dia tu adalah susah, tetapi after some time dia akan jadi okey sedikit. Kita dah biasakan diri dan so buka kedua-dua mata tu. Okey, baiklah cikgu. Jadi bila saya buka kedua-dua mata masih dapat lihat dengan jelas sebenarnya ni. Turunkan dengan perlahan. Apabila cikgu dapat satu image yang kasar, dapat dah? Dah dapat cikgu. Okey, sekarang kita jelas. gunakan kanta pembesaran 10 kali pula ya. Okey, yang ini. Pusingkan. Okey cikgu, kena. Okey, nampak nampak cikgu. Nampak okey, itu adalah epidermis atas. Okey, boleh nampak stoma tak? Cikgu, nampak bentuknya. Itu teacher dah bagi tahu kan stoma, bagaimana stoma itu nampak itu kan. Bagaimana bentuk stoma itu, betul? Saya ada nampak, kalau tak silap saya dalam keadaan terbuka sedikit. Ya. Kerana dia mungkin kerana di sini dia tidaklah panas sangat, dia betul terbuka sedikit ya. Cikgu, yang kita nampak di skrin sekarang adalah lebih kurang yang saya nampak yang seperti di mikroskop. Ya, okey. Kita nampak stoma ya, tapi boleh nampak kan
kan itu adalah stoma. Okey, itu Betul. adalah epidermis atas, Syafiqah. Baiklah. Boleh kita buat untuk epidermis bawah? Boleh, cikgu. Okey, gunakan cara yang sama ya, Syafiqah. Okey. Eksperimennya sangat senang, aktivitinya sangat senang tetapi menyeronokkan. Betul, cikgu. Kita boleh ambil je daun tepi jalan ya, cikgu. Boleh. Dan membuat eksperimen ni, Tapi Bamal. kalau nak mungkin dia sebenarnya taburan stoma ni dia bergantung kepada jenis daun juga, Syafiqah. Oh, ya ke, Mungkin cikgu? murid-murid boleh membuat eksperimen, boleh membuat aktiviti sendiri di mana dia boleh ambil lah berbagai daun dan tengok taburan stoma masa lapang-lapang kan. Ini adalah aktiviti lanjutan lah kan. Okey. Tetapi secara rata-ratanya semua daun mempunyai stoma di lapisan atas dan di bawah. Cikgu, Ya. kalau saiz macam ini cukup ke? No problem. Boleh tak ada ya? masalah. Okey. Gunakan Alright. slide. Ya, cikgu. Dan letakkan di sini. Okey. Okey. Alright. Alright. Satu Setitik titik air. Setitik cukup. Tak payah banyak. Ya, Sebab bila setitik. kita terlebih air ni, cikgu, dia akan membentuk, orang kata, buih ya, cikgu? Gelombang. Gelombang. Dia akan membentuk gelombang tu. Tapi nanti kita tak nampak dengan jelas menggunakan mikroskop. Okey, teacher. Alihkan balik ya Okey. mikroskop kepada kanta yang objektif yang terkecil Baiklah. iaitu 4. Okey, cikgu. Okey, Jadi sedia, ini ya? adalah bagi epidermis bawah. Okey, cikgu. Okey, apa yang Syafiqah nampak? Mesti ada perbezaan, betul? Kejap ya, cikgu. Okey. Okey. Jadi posisinya yang kecil sekali. Naikkan dulu baru kita turunkan. Okey. Okey. Alright, sekarang turunkan perlahan-lahan. Okey, cikgu. Okey. Dua mata ya, jangan tutup jangan sebelah tutup mata. sebelah mata. Turunkan Okey. perlahan-lahan ya. Dan gunakan Okey. 10. Okey. Okey, cikgu. Okey, nampak Sangat tak? jelas. Sangat jelas. Apa yang Syafiqah nampak? Boleh tak agak perbezaan antara mereka taburan stoma di kedua-duanya tu? Cikgu, kalau saya lihat di sini kan, stoma ada. Tetapi kurang sedikit daripada sebentar tadi. Dia lebih sedikit. Kira Kejap, cikgu. betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, cikgu. Ada lebih sebenarnya. Betul, lebih sebenarnya. Ya, Itu dia. Seperti dipaparkan di skrin kita pada waktu ini, cikgu. Itu dia. Bagaimana Ini yang kita nampak tadi, betul? Ya. Okey, bilangan stoma. So bagaimana kita kira? 1, 2, 3. Ya. So bilangan di stoma di epidermis atas memang sebenarnya akan kurang, Syafiqah. Kerana mereka inilah yang akan terdedah kepada cahaya matahari yang terik dan kerana Syafiqah satu lagi yang teacher belum bagi tahu anda ialah stoma ini juga adalah tempat di mana kehilangan air berlaku. Oh, ya Sebab ke, itu cikgu? mungkin Syafiqah tidak tetapi itu sebenarnya dia perlu bernafas juga daripada atas tetapi perlu kurangkan sedikit kerana kehilangan air. Disebabkan dia terdedah kepada cahaya. Jadi bilangan stoma tu bila dia kuranglah kehilangan air juga. Memang Okey. cikgu tak bagi tahu kehilangan air because kita fokus kepada pertukaran gas. Ya, cikgu. Ya? Okey. bagi So bilangan stoma tadi berapa di epidermis atas ya, Syafiqah? yang di mata kasar yang saya lihat 3, cikgu. 3. Okey, betul. Ada 3. Okey, di sini pula ada berapa tadi epidermis bawah? Bawah, cikgu. Saya kira lagi sekali ya. Lagi sekali. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, cikgu. Ya, 5. Okey, walaupun dia tak nampak, ada yang nampak gelap, ada yang nampak cerah sedikit kerana mereka punya posisi mereka tidak sama. Ada yang terbenam sedikit, ada yang lebih ke atas sedikit. Ya? Sebab seperti di diagram depan ni pun dia tunjukkan dia tidaklah begitu nipis dan tidaklah begitu tebal epidermis bawah ya, cikgu. Kita ada 5. So ini bermaksud stoma di bahagian atas, di epidermis atas adalah kurang sedikit berbanding di epidermis bawah. Selalunya stoma ini selalunya dia concentrated. Ya, dia larutan kandungan pekat. Not to say kepekat, dia macam bilangan dia lebih banyak. Oh, lebih banyak lebih banyak di konsentrasinya. epidermis bawah. Okey. Kerana di bahagian bawah dia kurang sedikit udaranya memang di semua tempat ada, tetapi sebenarnya dia hendak mengurangkan kehilangan air. Syafiqah, itu niat dia sebenarnya. Sebab itu bahagian atas selalunya kurang, bahagian bawah selalunya
lebih. Okey, baiklah cikgu. Dan saya pasti ramai murid di rumah sudah mencapai daun-daun tertentu ya cikgu, bukan semua daun kita boleh guna. Boleh sebenarnya, Boleh. tapi mungkin tak nampak jelas. Ada yang daun kita akan nampak dengan secara lebih jelas, ada yang kita nampak tidak jelas. Ya. Tapi kita boleh mengikut daripada buku teks kita. Betul, ada banyak isi kandungan. Rujuk pada buku teks anda untuk membuat eksperimen ini. Pada hari ini kita menggunakan daun mangga. Boleh juga guna daun mangga ikut anda. Tapi kita akan berehat sebentar dan sambung aktiviti selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas dan hari ini kita fokus kepada mata pelajaran biologi. Seronok ke tak? Sebentar tadi kita membuat eksperimen. Jangan buat dulu ya, tunggu sesi kelas ini habis. Kita ada lagi nak berkongsi bersama Cikgu Rama. Dan Cikgu sebentar tadi kita telah membuat eksperimen bersama menggunakan daun mangga ya untuk mengetahui taburan stoma pada permukaan epidermis atas dan juga yang bawah ni. Dan cikgu, apa yang kita telah lihat sebentar tadi? Ya, okey. Epidermis atas. Kesimpulannya ialah epidermis atas mempunyai taburan stoma yang lebih rendah berbanding epidermis bawah. Okey, sekarang adalah coklat time. Syafiqah nak coklat? Naklah cikgu, dah lama saya tunggu tadi. Okey, jom cuba soalan ini. Okey. Mengapakah taburan stoma lebih padat di permukaan bawah daun, iaitu epidermis bawah berbanding permukaan atas? Okey cikgu, soalan untuk saya dan juga murid-murid di rumah. Dapat betul, dapat coklat ya? Okey cikgu, kerana permukaan atas lebih banyak terdedah kepada cahaya matahari dan juga haba juga cikgu. Permukaan bawah dia kurang. Ya. Jadi kehilangan air di permukaan atas tu lebih banyak cikgu. Betul Syafiqah. Ingat, so stoma ini bukan sahaja untuk pertukaran gas, tapi dia juga kehilangan air juga berlaku daripada sana. Sebab itu memang betul tepat bahagian bawah tidak terdedah secara langsung. Memang ada cahaya tapi tidak terdedah secara langsung kepada cahaya matahari dan haba. Hal ini dapat mengelakkan kehilangan air yang berlebihan. Kerana Syafiqah dapat menjawab dengan tepat. Ya, cikgu. Masa untuk kita memberi Coklat. Cikgu, terima kasih. Wah. Okey, penting kita belajar, penting kita seronok. Ya, cikgu. Okey, soalan yang mencabar. Okey. Ya, okey. Sekarang kita nak tengok, sebelum soalan mencabar tu, teacher nak bagi tahu dulu kesan kekurangan air. So yang ini sebenarnya dia menggunakan logik sahaja. Apabila kita kekurangan air, ingat cikgu dah bagi tahu, stoma ini juga adalah kawasan di mana kehilangan air berlaku, Syafiqah. Bukan saja pertukaran gas, air pun akan berlaku. Pada pendapat, apabila air mencukupi, tumbuhan tu mempunyai air yang banyak, dia mempunyai air yang banyak. Stoma dia tertutup ke terbuka dengan besar? Kalau dalam waktu yang panas sih cikgu? Bukan. Apabila air, kita Bila sekarang air faktornya ialah air. mencukupi. Airnya mencukupi. Saya rasa stoma akan tertutup cikgu. Air cukup. Kalau air cukup? Kalau air cukup di dalam stoma ke di dalam sel-sel mengelilingi? Persekitaran dia. Oh, Tumbuhan sel itu, epidermis. sel tumbuhan itu secara keseluruhannya. Kalau air cukup mestilah terbuka cikgu. Ya, kerana airnya banyak, so dia tak kisahlah kalau air keluar dengan banyak. So sekarang dia akan lebih fokus kepada pertukaran gas pula. Ya. Sebab itu stomanya, nampak tak di sini? Stomanya terbuka. Ya. Jadi inilah waktu yang dia akan fokus kepada pertukaran gas pula. Ya, kerana airnya banyak mencukupi. So tiada masalah. Baiklah, Tetapi cikgu. ada kalanya, ingat ada kalanya tumbuhan ini menghadapi masalah di mana airnya tidak cukup, Syafiqah. So ingat, masa itulah dia akan cuba mengawal atur pembukaan stoma ini. Okey. Walaupun dia perlu
membuat pertukaran gas, Ya. tetapi dia perlu jaga juga kandungan air di dalamnya. Kerana air ini penting. Kalau tiada air, dia mungkin tumbuhan itu akan menjadi layu dan mungkin akan mati. Betul, cikgu. Sebab itu dia terpaksa, nampak tak di sini, dia terpaksa menutup stomanya, Syafiqah. Okey. So ini yang kita panggil sebagai pengawal aturan, di mana dia mempunyai satu mekanisme di mana dia boleh menutup dan membuka ikut persekitaran dia, ikut keadaan dia, Syafiqah. Ya. Bukan sentiasa terbuka, Macam bukan hidung sentiasa kita. tertutup. Bukan. No, itu dia. Kerana dia perlu mengadaptasi kepada persekitaran supaya dia boleh hidup lagi lama. Okey, cikgu. Baiklah. Okay? Masa untuk coklat, Syafiqah? Saya rasa boleh nak menguji saya sekarang ni. Saya dah faham sedikit. Okey, alright. Okey, jom mencuba. Okey. Okey, graf menunjukkan purata saiz. Soalan ni mencabar sedikit. Kena teliti sedikit ya. Ya. Purata saiz soma satu tumbuhan dalam persekitaran yang panas. Ini dia keadaannya, nampak? Teacher telah memberi kamu satu situasi. Tumbuhan ini berada di persekitaran yang panas dan kering. Kering. Okey. Alright. Bermaksud dia akan hilang banyak air, betul? Betul, cikgu. So nampak tak di graf ini? Dia akan meningkat, saiz purata stoma meningkat. Kemudian ada kawasan di mana masa siang kemuncak siang itu dia menurun sedikit. Semasa terik tengah hari itu ya, cikgu. Tengok bagaimana indahnya ciptaan Tuhan di mana dia boleh, tumbuhan ini dia boleh mengawal atur saiz dia supaya dia boleh hidup dengan lebih lama. Ya, cikgu. Kan? Okey, terangkan perubahan. Apa terangkan perubahan? Apa pada pendapat, tak payahlah ayat yang tu kan, pada pendapat Syafiqah. Okey, pada perubahan dia, saiz dia, apa jadi? Okey, cikgu, pada pendapat saya, di waktu yang persekitaran panas dan kering, stomanya akan menjadi kecil. Very good. Untuk mengelakkan kehilangan air secara berlebihan. Ya, betul. Itu dia. So itu yang dia perlu lakukan, ya. So dia terpaksa menutup saiz stoma walaupun masa itu ialah kemuncak di mana fotosintesis berlaku, dia perlukan banyak karbon dioksida untuk membuat fotosintesis, tapi dia terpaksa juga tutup saiz stoma itu sedikit untuk menghalang kehilangan air yang berlebihan, Syafiqah. Ya, cikgu. Kalau lihat di graf pun sangat indah sebenarnya. Pada waktu siang memanglah dia akan terbuka, saiz ni lebih besar kerana fotosintesis. Tapi pada waktu yang sangat terik dan panas yang di mana dia akan kehilangan air dalam waktu yang sekejap je, dia akan tertutup sekejap, dia akan kecil sekejap. Okey, ini dia. Saiz stoma menjadi kecil pada siang hari yang panas dan terik untuk mengelakkan kehilangan air. Okey, cikgu dapat coklat tak? Ya, mesti Syafiqah, anak murid saya yang pandai, yang fokus. Terima kasih, cikgu. Okey, bagus. Okey. So, apa yang kita belajar untuk hari ini ialah nombor 1, mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Kita juga telah melihat taburan stoma di epidermis atas dan epidermis bawah. Ya, cikgu. Dan kita juga telah berjaya meramalkan pembukaan stoma dan penutupan stoma pada keadaan di mana untuk menghalang kehilangan air. Ya, itu yang kita belajar hari ini. Dan sudah tercapainya. Harapnya murid-murid pun faham sedikit apa yang telah Cikgu Rama sampaikan. Dan Cikgu, sebenarnya hari ini kita punya kata kunci yang paling penting ialah stoma. Kerana bukan sahaja dia mampu menutup dan membuka mengikut keadaan persekitaran, tetapi untuk mengelakkan kehilangan air secara berlebihan. Ya, Cikgu. Jadi bukan sahaja cuticle pada permukaan atas epidermis daun sahaja yang mengelakkan pengurangan air, tetapi kehilangan air. Kehilangan air, Cikgu. Tetapi juga stoma. Okey. Ya, betul. Baiklah, Cikgu. Sedikit rumusan sebentar tadi Cikgu telah kongsikan. Mungkin boleh Cikgu kongsikan sekali keseluruhan permakahan mungkin untuk saya pada hari ini. Bagaimana prestasi saya, Cikgu? Syafiqah, tak apa. Kita belajar, betul? Okey, bagi saya Syafiqah ini adalah anak murid yang sangat bagus. Okey, kerana bagus, teacher bagi lagi coklat. Ya ke? Dapat lagi coklat. Terima kasih. Tapi ingat jangan makan semua serentak, gula akan berlebihan ya. Tapi Syafiqah telah buat dengan lebih boleh mencuba dengan lebih baik. Tetapi Syafiqah kena ingat fokus. Okey, apa saja fokus. Baiklah, Cikgu. Terima kasih. Sebelum kita menutupi rancangan, mungkin boleh beri di mana murid-murid di rumah boleh mendapat latihan bagi tajuk pada hari ini. Okey.
murid-murid, semua latihan yang cikgu ambil hari ini adalah daripada buku teks kita sahaja, tetapi kita boleh juga dapatkan semua ini di Sumberku KPM. Ya, seperti tertera di skrin adalah laman web yang anda boleh pergi untuk membuat latihan. Jadi terima kasih Cikgu Rahma kerana berkongsi ilmu pada hari ini. Terima kasih Syafiqah kerana menjadi anak murid yang sangat bagus. Terima kasih Cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM